Seminit lagi, kita nak mula seminit lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat penonton yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada tengah hari ini kita dibawa khas kuliah Zuhur di bulan Ramadan oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Satu pertubuhan yang banyak juga membuat kebajikan, aktiviti sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Dan kuliah Zuhur kita pada pagi ini dibawa khas, ditaja oleh pertubuhan tersebutlah, iaitu Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Pertis Malaysia. Itu boleh dilihat di dalam caption atau di komen saya tu ada link, ada link page tersebut, dan boleh like. Saya anjurkan pada kawan-kawan sahabat Facebook saya supaya like kan page tersebut. Mana tahu nanti kita boleh menggandakan saham akhirat kita dengan kita menderma, kita menyumbang kepada tabung infak yang disediakan di dalam ruangan komen ni dan caption ni, melalui Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Nombor akaunnya ada tertera di sana. Baik. Dan apa-apa pertanyaan boleh berhubung dengan nombor WhatsApp yang juga ada di caption dan di komen yang telah saya kopikan. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kuliah Zuhur Ramadan kita yang dibawa khas oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia ni telah memberi tajuk kepada saya, satu tajuk yang kadang-kadangnya kita tidak ambil berat, iaitu adab dengan guru. Adab dengan guru. Para penonton semua, Nabi SAW bersabda, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sehingga mereka yang tidak mempunyai adab dikatakan tidak mempunyai ilmu, walaupun ilmunya banyak, walaupun dikatakan seorang yang berpengetahuan tinggi, seorang yang alim, atau seorang yang mempunyai PhD dan sebagainya. Tetapi kalau tidak mempunyai adab, maka dikatakan pada makna seseorang tersebut ilmunya tidak ada guna dan dikatakan jahil. Baik. Nabi SAW juga bersabda, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani Rabbi, telah mengajar adab akan daku oleh Tuhanku. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, maka aku memperelokkan adabku, kata Nabi SAW. Jadi sebagai orang yang menuntut ilmu, tak dapat tidak, ilmu tu didapat daripada guru. Innamal ilmu bitta'allum, wal fiqhu bittafaqquh, wal barakatuh bil khidmati. Hanya saja ilmu tu didapat dengan belajar, kefahaman itu didapat dengan menuntuti faham, dan keberkatan itu didapat dengan kita berkhidmah kepada guru yang kita pelajari. Maka tak dapat tidak, seseorang yang nak dapatkan ilmu mesti dia menuntuti ilmu daripada guru. Kemudian di sanalah adanya adab-adab ma'a ustazihi. Jadi di sini saya tidak mahu orang panggil mereka-reka panjanglah. Kita perlu begini, kita perlu begini mengikut pendapat saya. Tidak. Sebaliknya saya perlu nakalkan daripada satu kitab yang masyhur dipelajari kalau di pondok-pondok, iaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim. Mungkin sebab gambar tu gambar apa? Gambar selfie, jadi dia terbalik sikit. Ini kitab
ta'limul muta'allim. Ta'limul muta'allim. Belajar cara nak belajar. Bagaimana cara nak belajar tu juga mesti dipelajari. Itu makna ta'limul muta'allim. Karangan bagi Imam Asy-Syaikh Zarnuji. Tapi kitab ni disyarah oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Tu syarah Ta'limul Muta'allim ala risalati al-musammah bi ta'limil muta'allim tariqati ta'lim. Itu ta'limul muta'allim tariqati ta'allim. Fi tariqati ta'allim. Karangan bagi Syekh li sayyid zamanihi wa 'allamati awanih Asy-Syaikh Zarnuji. Jadi karangan asalnya ialah Syekh Zarnuji, kemudian disyarah oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Jadi di dalam kitab ni, bagi orang-orang yang belajar di pondok, kebiasaannya mereka permulaan masuk ke pengajian di pondok, pasti guru-guru, ustaz-ustaz di pondok akan membuka kitab ni, Ta'limul Muta'allim, supaya seseorang pelajar itu mengetahui cara bagaimana untuk belajar mendapatkan ilmu, kefahaman dan barakah. Sebab di pondok itu bukan hanya kita nak mendapatkan ilmu semata-mata, tidak. Tetapi kita nak kefahaman serta barakah. Apa barakah? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkat-berkat ni, barakah-barakah ni ialah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebajikan. Artinya walaupun seorang tu ilmunya biasa-biasa saja, tetapi oleh kerana redha guru, seorang guru tu apabila dia redha kepada muridnya, kepada pelajarnya, maka walaupun dia tu tidaklah kita kata profesor, doktor, PhD dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala yang menggerakkan hati-hati manusia untuk belajar ilmu dengannya, untuk menadah kitab dengannya, untuk berkhidmat dengan dia dan sebagainya. Ini dia panggil salah satu daripada keberkatan yang didapat daripada guru. Sebab di sananya ada setengah-setengah orang yang alim, berpengetahuan tinggi, hafal alfiyah, hafal imriti, hafal jurumiyah, alim ilmu alat dan sebagainya, tetapi barangkalinya guru tidak redha, guru tidak tidak sayang, tidak redha pada seorang tersebut, maka ketika itu boleh dilihat seseorang pelajar tersebut tidak dapat memberi manfaat dengan ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari ketika mana dia. Ini pentinglah seseorang pelajar mesti dia menjaga keberkatan, menjaga adab. Maka sebab tu dalam kitab Ta'limul Muta'allim ni, pada muka surat yang ke-16. Jadi siapa-siapa yang mempunyai kitab boleh dilihat. Cuma kita tidak baca sepenuhnya lah, kerana ni bukan tafakuh talaki, tidak. Cuma tazkirah Ramadan yang diberi tajuk oleh penaja tazkirah Ramadan kita, iaitu Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Jadi siapa-siapa yang beruang tu, berharta tu, boleh menyumbang kepada pertubuhan tersebut, untuk pertubuhan tersebut lebih lagi dapat menganjurkan program-program yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, insya-Allah. Jadi pada muka surat yang ke-16 di dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'allim bagi Syekh Ibrahim bin Ismail, yang mana Ta'limul Muta'allim ni asalnya karangan bagi Syekh Az-Zarnuji. Kata Syekh Az-Zarnuji, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun, bermula ini ialah satu fasal, ai hadza faslun fi bayani ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pada pasal ini nak menerangkan tentang ta'zimil ilm, mengagung, membesarkan ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya ahli ilmu. Ahli ilmu ni tidak semestinya guru kita sahaja, tidak. Siapa sahaja
Kerana ilmu tu dia menjadi orang panggil apa? Guru-guru ni dia orang panggil apa? Saling menjadi perhubungan dengan silatul ilm dia panggil. Ada silaturrahim, silatul ilmi. Hubungan keilmuan, rantaian keilmuan tu. Jadi di sinilah pentingnya kita mengetahui adab serta dengan guru, serta dengan ahli ilmu. Tu. Baik. I'lam, ketahui olehmu, kata Syekh Zarnuji, bi anna talibal ilmi. I'lam, ketahui olehmu, wahai orang-orang yang menuntut yang ilmu, ketahui olehmu bi anna talibal ilmi, dengan bahawasanya seorang yang menuntut yang ilmu itu la yanalul ilma, tidak sekali akan mencapai ilmu yang dia tuntut, wala yantafi'u bihi, dan sesekali tidak akan bermanfaat dengan ilmu yang dia pelajari, illa, melainkan bilakah ilmu yang dia tuntut tu dia akan mencapainya, dia akan mendapatkannya, dia akan mencapaikan ilmu yang dia tuntut, dan setelah mana dia mencapai ilmu yang dia tuntut, maka ilmu tersebut bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi. Itu yang kata gitu. Tu i'lam, ketahui olehmu bi anna talibal ilmi, dengan bahawasanya seorang yang menuntut ilmu itu la yanalul ilma, tidak sesekali mencapai akan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan sesekali tidak akan bermanfaat dengan ilmu yang dia tuntut itu, illa, melainkan akan mencapai ilmu dan bermanfaat ilmu yang dia tuntut bi ta'zimil ilmi, dengan sebab mengagungkan ilmu. Pertama sekali, sebab ada kadang-kadang kita tu mengagungkan ustaz, sebab ustaz tu guru kita tu bernyawa, nak bernyawa lah, nak dapat lihat kita, dapat memandang kita, dapat bercakap dengan kita, maka kita pun hormat. Guru datang, kita bangun. Tapi kadang-kadang pertama-tamanya kita tidak beradab dengan ilmu tu sendiri. Mana kitab yang kita pegang tu duduk di kaki saja, ataupun kita tak letak begini. Sepatutnya kitab tu kita pegang di dada begini, ataupun kepit di celah ketiak begini. Tapi tidak. Kitab tu kita hayung bawah pada punggung. Itu tandanya kita belum beradab dengan ilmu tu sendiri, walaupun kita beradab dengan ustaz yang menyampaikan ilmu. Kenapa? Barangkalinya kita menganggapkan bahawasanya ilmu tu mati. Tu kitab-kitab tu tidak bernyawa, tidak hidup. Maka kerana itulah kita tu qalilul adab ma'a ilmi. Kita tu sedikit adab, ataupun biadab dengan ilmu, walaupun kita menjaga adab dengan guru yang menyampaikan ilmu. Ini salah satu daripada perkara yang mesti kita perbaiki. Tu. Jadi tidak akan la yanalul ilma, tidak akan mencapaikan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan bermanfaatlah dengan ilmu yang kita capai tadi itu, illa, melainkan bi ta'zimil ilmi, melainkan dengan mengagungkan ilmu. Pertama, ilmu tu dulu kita kena peragungkan. Kita kena perbesarkan. Artinya kita kena pegang dengan beradab. Susun kitab di almari dengan penuh adab. Mana kitab tafsir dulu di atas, kemudian baru kitab hadis, kemudian barulah kitab tauhid, fiqh dan akhlak dan sebagainya, dan kitab lughah dan sebagainya. Jangan kitab kita tu tunggang lagang, tak tahu yang mana tafsir, yang mana hadis. Majalah gila-gila pun letak di atas tafsir Quran, buku surat khabar harian, metro harian, utusan Melaya pun kita tindih dengan kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil kita dari awal-awal lagi tidak ada ta'zimil ilmi. Setelah ta'zimil ilmi wa ahlihi, dan mentakzimkan ahlinya, ahli ilmu. Jadi ahli ilmu ni luas, sama ada gurunya sendiri, atau kawan-kawan gurunya, atau guru kepada gurunya, guru kepada guru kepada gurunya, tu. Dan sebagainya, ataupun
tidak kawan-kawan guru, tetapi satu orang panggil ahli ilmu. Nah, mungkin dia ulama Arab daripada Syria, daripada Mesir. Guru kita di pondok ni mana pernah bersama-sama dengan guru di Arab sana tu, tetapi barangkalinya oleh kerana satu orang panggil satu level ni guru, maka ketika itu masuklah di dalam ahli ilmi. Wajib dia kena mengagungkan ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu ni juga termasuk anak-anak guru. Anak-anak guru, keluarga kaum kerabat guru, ini pun termasuk daripada ahli ilmu. Jadi perkara ni tidak kita nampak di Malaysia. Nah, hanya kalau kita pergi ke Indonesia, ini kerana Indonesia ni ada satu orang panggil adat yang dijadikan dalam lingkaran pondok pesantren, iaitu seseorang anak bagi guru, bagi tuan guru yang dipanggil di sana kiai lah, kalau di Jawa dipanggil kiai haji. Jadi anak bagi kiai tadi, anak bagi tuan guru tadi tu dipanggil oleh masyarakat, oleh santri-santri, oleh tok fakir pondok dengan panggilan Gus. Dipanggil Gus, bukan gas ni, Gus. Jadi panggilan kepada anak tuan guru, anak kiai saja tu sudah berbeza dengan panggilan orang lain. Kenapa? Pertama, mendidik masyarakat dan mendidik para santri, para pelajarnya menghormati kepada kaum kerabat guru, walaupun kaum kerabat guru itu bukan guru. Ni termasuk ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebut. Kita kalau di Malaysia ni dapat mengaji saja kita ni, tapi untuk praktikal susah nak lihat secara lengkap 100%. Tapi kalau pergi ke pondok sana, alhamdulillah masih lagi dipraktikkan hormat kepada guru. Contoh di muka surat sebelah ni 17, muka surat 17 ni diceritakan dia kata wa min tauqirihi, dan setengah daripada menghormati ustaz guru itu tauqiru auladihi, ialah menghormati anak-anaknya tok guru, wa man yata'allaqu bihi, dan mereka yang berhubungan dengan tok guru kita. Wa kana ustazuna, dan adalah guru kami Syekhul Islam, gelarannya ialah Syekhul Islam Burhanuddin, Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, tuan bagi empunya kitab Hidayah. Yahki menghikayat an-nawahidan min kibari a'immati Bukhara, menghikayatkan satu cerita bahawasanya satu orang daripada ulama yang besar, imam yang besar-besar di negeri Bukhara, kana adalah ia yajlisu majlisad darsi. Satu orang ulama tu ia duduk mengaji di satu majlis pengajian. Wa kana, dan adalah ia yakumu fi khilalid darsi ahyanan, berdiri pada setengah-setengah masa di dalam pengajian tu, pada pertengahan, pada tengah-tengah pengajian sedang dijalankan tu dia berdiri. Cuba tengok. Wa kana, dan adalah ia imam yang besar di negeri Bukhara ni, yang masuk mengaji di satu tempat ni, yang duduk mengaji di satu tempat ni, yakumu berdiri fi khilali, pada pertengahan, fi khilali ay fi awsatihi, pada pertengahan pengajian, fi khilali darsi ay fi awsatid darsi, ahyanan ay awqatan, pada beberapa waktu. Jadi masa duduk mengaji tu bangun berdiri, duduk pula, bangun berdiri, duduk pula, bangun berdiri, duduk pula. Orang tanya, kenapa tu? Wasa'alu anhu, maka menanyalah manusia tentang demikian itu. Wa yaqulu, maka jawab ulama tersebut, inna bena ustazi, sesungguhnya anak bagi ustazku, anak bagi guruku, yal'abu ma'as-sibyani fi sikkati, bermain-main serta yal'abu ma'as-sibyan, bermain-main serta kawan-kawan budak-budak lain pada padang sana tu. Fa iza ra'aituhu, maka apabila melihat olehku akan anak ustazku, aku mulahu, aku berdiri kerana kepada anak ustaz aku, ta'ziman, kerana apa? Kerana mengagungkan, membesarkan li ustazi, kepada ustazku. Ini contoh yang disebutkan
Yang ni tidak ada ni di Pondok Malaysia ni, saya jumpa tidak ada. Tapi kalau di Indonesia masih lagi orang panggil apa, adab yang disebut di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ni dipraktik. Apabila anak-anak kiai, anak-anak tuan guru tu tidak dipanggil biasa-biasa, bahkan dipanggil Gus. Kemudian penghormatan masyarakat dan santri, tok fakir pondok, pelajar pondok, budak pondok kepada Gus, anak bagi tuan guru, anak bagi kiai ni sama seperti menghormati tok guru tu sendiri. Dan itu berdasarkan apa yang disebut di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang saya baca tadi. Tu tengok. Jadi ini antara adab yang jarang kita nampak di dalam suasana madrasah ataupun pondok di negara kita ni, di Malaysia kita ni. Baik. Baik. Kemudian antara orang panggil adab-adab serta guru ni banyak di dalam kitab ni, mungkin kita tak sempat nak baca semua. Antara yang disebut di dalam ni, wa min tauqiril muallimi, dan setengah daripada menghormati tok guru. Muallim ni gurulah, cikgu. Tak semestinya di madrasah, di pondok. Ini boleh dipraktik di sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah menengah kebangsaan. Guru juga yang mengajar sains, yang mengajar ekmek, yang mengajar biologi, fizik, kimia, itu juga ya ilmu dan guru yang mesti kita kena menjaga adab sertanya. Maka wa min tauqiril muallimi, dan setengah daripada menghormati cikgu, menghormati ustaz, menghormati tok guru tu, an la yamshiya amamahu, bahawa tidaklah ia berjalan akan hadapannya, hadapan muallim. Tu jangan dia berjalan di hadapan tok guru dia. Ini pun jaranglah kita nak tengok di sini di Malaysia kita ni. Dia berjalan tak tahu, dia kira cikgu tu, ustaz tu, tok guru tu masa mengaji dalam kelas je jadi tok guru. Lepas tu dak jadi macam kawan-kawan biasa. Dia berjalan depan tok guru dia. Itu tak kena tu. Jangan berjalan amamahu, di hadapannya. Wala yajlisa, dan tidaklah ia duduk makanahu, pada tempatnya, tempat tok guru. Contoh kita kata dalam kelas tu ada meja, ada kerusi yang telah disiapkan khas oleh pihak sekolah, oleh pihak madrasah, pihak pondok untuk guru, untuk ustaz kita. Maka ketika mana ustaz kita tidak ada pun di dalam kelas tersebut, jangan kita duduk di tempat tersebut. Jangan. Duduklah di tempat kita masing-masing. Itu. Itu tengok. Tapi kalau yalah, kalau pelajar-pelajar sekolah kita ni kalau tok guru, cikgu tak masuk tu, bukan kata tak duduk di atas kerusi meja guru, bahkan melompat di atas meja tok guru pun ada. Itu. Jangan kata di Malaysia, di Azhar pun sama. Di Azhar pun sama. Saya tahulah pelajar-pelajar Arab ni macam mana. Wala yabtadi al-kalama indahu illa biiznihi, dan jangan memulakan bercakap di sisi guru, di sisi cikgu, di sisi ustaznya, melainkan kalau nak mula bercakap illa biiznihi, melainkan dengan izinnya, izin tok guru. Tu tanya lu tok guru tu, cikgu, minta izin nak bercakap sikit. Cikgu, boleh tak saya nak mencelah sedikit? Tu dia panggil orang yang mempunyai adab. Lau samah tu, contohnya, samah ni ya ustazi, contoh. Minta izin dulu. Lau samah tu ya ustazi, aku kalau kita kat excuse me lah, kalau bahasa kita kat, itu orang panggil orang yang beradab. Jangan tok guru duduk cakap kita pun, tok guru nanti lo ke ni, jangan gitu. Ataupun kita mula bercakap dulu, tanpa minta izin, boleh tak saya nak bercakap tok guru, boleh tak saya nak menanya soalan. Itu tandanya kita tu tidak beradab. Baik. Maka sebab tu antara adab menghormati guru yang disebut oleh Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, wala yabtadi al-kalama indahu illa biiznihi. Jangan memulakan bercakap di sisi guru melainkan dengan izinnya.
Kemudian wala yuksiral kalama indahu. Bila dah diberi izin untuk bercakap, jangan pula cakap banyak. Setengah jam cakap depan tok guru. Tok guru nak tak boleh. Nanti dulu tok guru saya tak habis lagi. Saya tak habis lagi. Jangan gitu. Nah, tu. Bila diberi izin untuk bercakap oleh tok guru, cakaplah yang penting-penting. Nah, yang tidak membuang masa guru. Nah, agak-agak benda yang rasa tidak penting jangan kita bercakap. Nah, itu. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Dan jangan menanyakan apa-apa soalan di ketika mana guru tu bad mood, kita kata. Tengok untuk guru nak rehat ni. Ni tok guru nak masuk bilik air pun tanya lagi. Tok guru nak nanti lu ustaz, nak tanya nanti sikit. Jangan gitu. Nak ada ni. Biar orang panggil ada akhlak kat kita. Nanti ni ada adab itu. Tengok tok guru mengatur bad mood, tak tanya lagi ya. Nanti. Tu. Wa yura'iyal waqta, dan menjaga waktu. Tu wala yaduqal baba bal yasbira hatta yakhruja. Dan jangan mengetuk pintu lekuk ketuk nak sepak nanti ni. Jangan. Tu jangan kita ketuk. Wala yaduqal baba, dan jangan mengetuk-ngetukkan akan pintu guru tadi. Kalau kita nak pergi mengaji rumah tok guru, ketuk. Tok guru ni mana? Dahlah ketuk tak buka. Tawah pula. Labbaik Allahumma labbaik. Tok guru tu, bangun weh. Jangan gitu. Wala yaduqal baba, jangan mengetuk-ngetuk pintu pas tok guru, jangan. Lepas tu miska kalau kita sama kita. Miska lah. Mungkin tok guru tak ingat. Tapi miska pun termasuk pada makna mengetuk juga. Lepas tu kalau mengikut orang-orang dulu zaman Ibnu Abbas, dikisah ke Ibnu Abbas ni, dia pergi ke rumah Sayyidina Ali ni tak ketuk pintu. Duduk siapa Sayyidina Ali keluar, Sayyidina Ali, mana tak ketuk pintu? Itu adab, akhlak ditunjuk. Sebab tu Abdullah bin Abbas tu alim. Tu ajar besarnya kerana Nabi SAW doa dah kepada dia, Allahumma faqihu fid din tu. Baik. Tapi di sana pun asbab daripada doa Nabi, maka memang dalam menuntuti ilmu, Abdullah bin Abbas menjaga adab serta gurunya. Tak ketuk itu. Tu kita ketuk pintu lagi, tawah rumah tok guru lagi, telefon lagi tok guru, melaung lagi. Itu tak ada adab tu. Tak ada adab, tak ada akhlak dia panggil. Wala yaduqal baba, jangan mengetuk-ngetuk akan pintu rumah tok guru. Bal, bahkan dikata sini yasbira. Bal yasbir, bahkan hendaklah ia sabar hatta yakhruja, sehinggalah tok guru tu keluar daripada rumah tersebut. Itu biar tok guru keluar. Itu tunggu sampai tok guru keluar. Tu falhasilu, maka kesimpulan dia kata, panjang-panjang sangat pun kalau kita tak beramal tak ada guna dia ya. Falhasilu, maka kesimpulannya, annahu, bahawasanya, anna talibal ilmi, bahawasanya seorang yang menuntuti ilmu itu, anna talibal ilmi yatlubu ridahu, menuntutlah akan redanya guru, wa yajtanibu sukhtahu, dan menjauhikan kemarahan untuk guru, ustaz cikgu dia, wa yamtathilu amrahu, dan menunjung, mentaati, menjunjung akan perintah guru, fi ghairi maksiatillahi ta'ala, di dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Fa innahu, kerana bahawasanya, la tafatu fa ta'liliyah lah kalau kita mengaji dalam ibarat kita Arab kan. Fa tu dipanggil fa yang menempati pada tempat ta'lil dia panggil. Kerana abuh kita dulu. Fa innahu, kerana bahawasanya, la ta'ata, tidak ada jenis ta'at, li makhlukin, kepada makhluk Allah, fi maksiatil khaliqi, di dalam bermaksiat kepada sang pencipta makhluk tu sendiri, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Jadi tazkirah kita setengah jam ni, insya-Allah apa yang kita dengar tadi tu, terutama menghormati anak-anak guru, keluarga, kaum kerabat guru,
Mereka yang berhubung dengan guru. Sebab apa? Sebab disebut ni, wa min tauqiril ustazi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Tu. Dan setengah daripada menghormati ustaz, menghormati cikgu, menghormati tok guru tadi ialah menghormati anak-anak cikgu, anak-anak ustaz, anak-anak tok guru. Dan mereka yang berhubung kait dengan tok guru, kawan-kawan tok guru, kawan kerabat tok guru, apa saja. Tu. Tu. Baik. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang ringkas setengah jam lah, kerana pihak penganjur bagi masa setengah jam saja. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada kitab Ta'limul Muta'allim ni, yang dikarang oleh Syekh Zarnuji tentang sedikit adab dengan tok guru ni, dapat memberi manfaat lah untuk kita. Sebenarnya banyak lagi. Ada lagi ni adab-adab dengan tok guru ni, banyak lagi. Tu kena sabar dengan kerana guru. Banyaklah. Antara laginya ilmu kita kena serah kepada tok guru. Tu. Ada lain yang sebut wayam bagi li talibil ilmi. Wayam bagi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin bi nafsihi bal yufawwidu amrahu ila ustazi. Fa innal ustaza qad hasala lahu at-tajarrubu fi zalika. Dan sayugia bagi orang yang belajar tadi itu menuntut ilmu, bahawa tidak memilih akan cabang ilmu, akan mata pelajaran ilmu tu dengan sendirinya, bahkan diserah kepada guru. Jangan dia masuk ke madrasah, saya nak belajar dekat Tanang lalu gitu. Patuhilah orang panggil silibus yang dibuat oleh guru-guru kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat daripada perkongsian di tengah hari yang penuh mulia ni dapat kita beramal sedikit sebanyak, dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak mendengar dan tidak berkesempatan dalam live kita pada tengah hari tengah hari inilah, tengah hari di bulan Ramadan. InsyaAllah kita bertemu di lain siaran, di lain penganjuran. Kerana penganjur di dalam kuliah kita ni ialah pertubuhan insan sayang kebajikan Malaysia. Dan sekali lagi saya menyeru sahabat-sahabat dalam Facebook ni supaya like dan men-share lah apa-apa maklumat tentang gerak kerja kebajikan masyarakat dan program keagamaan yang dianjurkan oleh pertubuhan insan sayang kebajikan Malaysia, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Wallahu a'lamu wa ilmuhu atam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.